Nanti saya kembali kepada saudara Fizi berkenaan dengan saya nak tambah. nampak air mata. Ya, because saya rasa kita kena fahamlah macam konsep pada saya, kita berpolitik tu adalah juga cara kita beribadah. It is central. Bila kita kata kita melakukan sesuatu adalah didorong oleh kompas moral yang jelas. Jadi sudah tentu apa yang rakyat alami dari segi trauma adalah sesuatu yang kami juga alami, kerana dah lama cakap kan, kita cuba sedaya upaya dengan segala kekuatan organisasi sambil menghormati keperluan untuk mengikuti disiplin, kerana tanggungjawab dan amanah selaku wakil rakyat ataupun calon pun, ia merupakan sesuatu yang besar penghormatannya. Jadi sekarang ni pada saya, yalah betul kata Raf, kalau kita tak boleh belajar sama-sama, kita rapatkan saf, kerana yang kita nak buat ni apa? Nak menang pun, macam Raf kata, kita ada our respective lives. Saya ada anak-anak, kita ada keluarga. Jadi kita nak menang tu supaya kita boleh bantu menyelesaikan, cubalah, bukan kita kata kita boleh bagi 100%, tapi kurang-kurang menambah nilai kepada penyelesaian masalah sosioekonomi rakyat. Saya nak tekankan dalam masa, saya ada masa sikit, maksudnya saya tak dalam kerajaan sama dengan Raf ya. Ketika itu backbencher. Saya sempat mengepalai jawatan kuasa TVET. Saya tak ambil, saya buat secara pro bono. Kerana saya nampak anak-anak muda, kita tengok masa pandemik betapa pentingnya graduan TVET untuk teruskan dalam masa depan mereka melalui mobiliti sosial. Itu satu. Keduanya, saya ada peluang untuk melaksanakan kajian kemiskinan pelbagai dimensi di kalangan keluarga B40 di Permatang Pauh, dipandu oleh Profesor Fatimah Kari. Saya rasa bersyukur, walau kita tak dapat memegang jawatan tinggi, ini merupakan hikmah. Raf mungkin buat meniaga, Raf mungkin buat Agnexio dengan banyak syarikat lain untuk membantu menyelami dunia, that kind of startup world, right? Dan pada saya sempatlah menyelami kehidupan, lebih-lebih lagi untuk Malaysia, kali pertama kita dapatkan COVID adjusted, paras kemiskinan pasca COVID, dan sekarang diangkat oleh Economic Planning Unit. Jadi pada saya, kadang-kadang kita jangan sempitkan dunia ni lebih daripada pemilihan parti. Pemilihan parti merupakan wadah bagaimana kita nak bantu. Jadi kita kena ambil peluang ini bila ada bakat. Kami mungkin dapat bertambah mungkin 1%, 2%, tapi kurang-kurangnya usaha itu ada. No one person can solve it. Dan kita hargai pengorbanan pemimpin dan juga apa yang dilakukan, kerja keras Presiden. Tidak ada unsur di mana kita nak menyerang. Pada saya, kembalilah kepada isunya, kita punyai kompas moral, kita punyai keinginan untuk melakukan sebaik mungkin. As an issue of fastabiqul khairat, right? Basically berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sorry, I'm just a bit emotional because I think lama masa jumpa Raf ni, dia muda 18 tahun, dia kurus, tahu tak? Sekarang kurus lah sikit. No, I think I was 18, I can't remember lah. You were 21 or something. I was 21. Yeah, you were 21, but Sekarang berlari-lari anak. Dia tak berlari. Dah 3 hari tak berlari. Dia telah membantu kerana kami diganggu gugat oleh beberapa gangster UMNO ketika itu. Jadi ketika itu saya menolak PPSMI kerana UNESCO saranannya untuk mengajar mata pelajaran teknikal dalam bahasa ibunda. Jadi inilah mamatnya yang membantu. Masa tu kelak UMNO pergi hantar orang kacau. So, nasib baik saya tak kena Saya adalah bergaduh sikit di London. Dia bergaduh seorang, 30 orang nak marah dia. So saya macam, ya Allah ya Tuhanku, mamat ni tak apalah. So saya amat terharu tadi sebab itu cakap daripada perasaan, daripada lubuk hati. Jadi saya rasa malam ni semua dengar lah. Saya tak pernah tengok Nurizah menangis sendiri. Tak nangis pun, sebab lampu je. Panas. I mean, why you put so bright? Ridiculous. Tetapi saya masih lagi kena pursue tentang satu perkara yang saudara Fizi sendiri sebut dalam kenyataan pada 15 Mac yang lalu. Dalam kenyataan itu saudara Fizi sebut saudara telah menyuarakan pandangan yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan sesiapa sahaja
tanpa mengira sentimen Obsession rakyat. sebenarnya, obsession. Kegilaan demi untuk mendapatkan kuasa. Maksudnya Saudara Hafiz sangat kritikal tentang perkara ini. You nak duduk sini ke? Duduk sana. Sudah, boleh. Cool down sikit. Dan saudara juga mengatakan bahawa saudara mengambil tanggungjawab tidak boleh berada di dalam kepimpinan yang strategi dan keputusannya saudara tidak bersetuju. Ini dalam kenyataan saudara. Dan jika saudara kekal, maka saudara perlu menyokong keputusan itu. Jika saudara tidak menyokong, saudara tidak boleh kekal menjadi sebahagian daripada pimpinan, dan ini adalah asas utama prinsip pertanggungjawaban, accountability, kata saudara. Dan soalan saya, jika ditakdirkan saudara terpilih menjadi timbalan presiden, maknanya orang nombor 2 kepada parti, tetapi ada strategi dan keputusan yang dibuat oleh pimpinan yang saudara tak setuju, maka adakah saudara akan keluar dan berehat sekali lagi? Okey, keadaan dia sangat berbeza sekarang Tuan Syed, ya. Perbezaan pendapat itu ialah selepas menang. Selepas menang sudah tentu orang ramai rakyat tahu ada keengganan daripada Perdana Menteri pada ketika itu untuk mengikuti perjanjian dan menyerahkan kuasa sepatutnya kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Itu yang kita rundingkan, itu yang ditandatangani dan sebagainya. Runtuhnya Pakatan Harapan berkisar kepada masalah itu. Jadi daripada 2018 sehinggalah sekarang lebih kurang, ada beberapa pandangan lah. Satu pandangan ialah perlu mendapatkan cukup sokongan daripada 115-116 orang ahli parlimen supaya dapat diambil alih kuasa melalui cara sokongan di parlimen, kan. Saya daripada awal memang agak kurang bersetuju kalau itu menjadi satu-satunya strategi. Sebab bagi saya ialah sekarang ni zaman digital. Sebagai orang politik, setiap satu tindakan kita ni diperhatikan. Pakai baju apa pun orang tengok, kan? Semua orang tengok. Jadi salah makan Maggi pun kan orang tengok. Oh, selama ni kau tak makan Maggi, sekarang nak makan Maggi je, kan? Jadi setiap satu benda, Are you being sarcastic to our minister? kan? Setiap satu benda orang tengok. Jadi orang akan perhatikan. Kalau kita terlalu obses, itu maksud saya kegilaan, kegilaan dalam bahasa Melayu ni, obsession ni salah satunya ialah kegilaan. Kalau sehingga berjaya, kalau rakyat merasakan bahawa tumpuan ahli politik di atas itu ialah bagaimana untuk mendapat tempat, sehingga mereka merasakan mereka itu tidak dipedulikan ataupun isu mereka tidak penting ataupun tidak ada jalan penyelesaian kepada masalah mereka, itu sebenarnya berbahaya. Jadi daripada awal saya memang sebut bahawa sementara perkara itu boleh dibuat, tetapi keadilan terutamanya tidak boleh lari daripada kekuatan kita selama ini. Kekuatan kita selama ini ialah kita membawa isu rakyat. Kita radikal. Kita bagi penyelesaian-penyelesaian yang mungkin lawan kita macam UMNO, PAS memperlekehkan, tetapi cadangan-cadangan yang disebut cadangan-cadangan formula itulah yang dicedok, akhirnya dicedok. Dan tumpuan rakyat kepada politik banyak berkisar kepada okey, kalau kita buat macam ini boleh selesai ke tidak. Kalau nak contohnya hari ini diumumkan Perdana Menteri gaji minimal naik 1,500. 10 tahun lepas semua orang gelak kat kita. Semua orang cakap ini kerja gila lah, kau bayar sendiri. Tapi ini hasil daripada tumpuan kita bertahun-tahun. RM4,000 sekeluarga sebulan. Saya ingat daripada dulu, daripada 2010 saya kata jangan tumpu kepada soal pegangan 30% equity Bumi Putra. Sebab kalau 10 orang pegang 2 bilion seorang pun 30%. Kita kena pastikan pendapatan isi rumah naik 4,000. Jadi kita memang dikenali sebagai parti yang menyuarakan suara rakyat itu kerana kita faham, dan oleh kerana kita bawa suara itu, kita cuba cari penyelesaian yang mungkin orang tak nampak, kan. Jadi kalau kita tak berhati-hati, Tuan Syed, kita akan dilihat sudah terpisah daripada kekuatan itu. Cuma saya memang betul apabila sampai ke peringkat selepas Sheraton move,
Apabila sampai